Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Letupan kuat kedengaran dan asap hitam dapat dilihat dari bangunan di Bandar Gaza dengan serangan udara daripada tentera Israel diteruskan dan terdahulu satu letupan besar dilaporkan berlaku di Hospital Gaza yang mengorbankan ratusan rakyat Palestin. Pegawai Palestin menyalahkan serangan udara Israel ke atas Hospital Al-Ahli. Israel menafikan bertanggungjawab dan berkata letupan itu disebabkan oleh pelancaran roket yang gagal oleh pejuang Hamas yang menafikan mereka dipersalahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata separuh daripada penduduk Gaza telah dihalau dari rumah mereka. Israel telah mengarahkan orang awam untuk mengosongkan seluruh bahagian utara Gaza. Rakyat Gaza terpaksa bersesak mencari perlindungan sementara di bahagian selatan. Sementara itu, lebih 700 rakyat Palestin terkorban dalam serangan udara Israel dalam tempoh semalaman dan jumlah itu merupakan angka kematian tertinggi dalam tempoh 24 jam direkodkan sejak Israel melancarkan serangan balas ke atas pejuang Hamas. Tekanan antarabangsa kini semakin memuncak akibat bantuan kemanusiaan yang dihalang memasuki Gaza serta angka korban rakyat Palestin yang semakin meningkat. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan komuniti dunia kini terpaksa merayu supaya serangan kemanusiaan ke atas rakyat Palestin di semenanjung Gaza dihentikan. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres menyifatkan wujud pencabulan jelas ke atas undang-undang kemanusiaan antarabangsa di semenanjung Gaza. Beliau merayu supaya nyawa penduduk awam dalam perang Israel dan Palestin terus dilindungi. Sekurang-kurangnya 6 buah hospital di Gaza terpaksa ditutup akibat kekurangan bahan api. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ribuan pesakit rentan berisiko kematian atau berhadapan komplikasi apabila perkhidmatan kritikal ditutup akibat kekurangan bekalan kuasa. 6 hospital berkenaan merupakan tambahan kepada hospital-hospital yang terpaksa ditutup kerana rosak akibat serangan udara. Sehubungan itu, WHO menggesa agar bahan api penting dan bekalan kesihatan tambahan segera dihantar ke Gaza. Terdapat sejumlah pesakit rentan termasuk sekitar 1,000 orang bergantung kepada dialisis dan sekurang-kurangnya 130 bayi pramatang. Sementara pesakit lain yang sedang menjalani rawatan intensif serta mereka yang perlu dibedah juga bergantung kepada bekalan elektrik yang stabil dan tidak terputus untuk terus hidup. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF juga menekankan keperluan segera bagi bekalan bahan api dibenarkan masuk ke Gaza. Penerbangan Alaska Airlines yang dalam perjalanan ke San Francisco, Amerika Syarikat terpaksa dilencongkan ke Oregon selepas juruterbangnya tidak bertugas cuba mematikan enjin pesawat. Joseph David Emerson yang ditahan Ahad lalu didakwa terhadap 83 cubaan membunuh. 83 tuduhan membahayakan orang lain secara melulu dan satu pertuduhan mendatangkan bahaya terhadap pesawat. Pendakwaan rasmi ke atas Emerson, 44 tahun, dijangka difalkan pada Isnin di mahkamah di Portland. Sementara itu, kumpulan Alaska Air, subsidiari bagi Horizon Air, berkata pesawat Alaska Airlines 2059 yang berlepas dari Everett, Washington pada Ahad sepatutnya mendarat di San Francisco tetapi dilencongkan ke Portland kerana ancaman keselamatan. 45.5% pekerja di Jepun tidur kurang daripada 6 jam sehari dan menurut kajian terbaru yang dijalankan di negara tersebut, kira-kira 70% daripada 10,000 pekerja yang terlibat dalam kajian itu berisiko mengalami kemurungan atau kegelisahan. Menerusi kertas putih yang diluluskan Kabinet Jepun awal bulan ini, 10% responden mendakwa mereka tidur kurang daripada 5 jam setiap malam. 35.5% hanya tidur antara 5 hingga 6 jam, manakala 35.2% antara 6 hingga 7 jam. Dan menurut kajian Kementerian Kesihatan, 27.4% hingga 38.5% pekerja yang tidak mendapat tidur yang cukup disyaki mengalami kemurungan atau kebimbangan. Kementerian turut berkata terdapat keperluan untuk merombak tempoh waktu bekerja bagi membolehkan pekerja mendapat tidur yang cukup demi mengekalkan kesihatan mental. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat.